Pengurusan menurut Kamus Pelajar edisi kedua adalah bermaksud perbuatan atau hal mengurus sesuatu organisasi. Organisasi menurut Kamus Dewan edisi yang sama membawa maksud kesatuan dalam sesuatu pertubuhan untuk tujuan tertentu untuk kepentingan bersama. Menurut Robin dan Coulter 2007, organisasi bermaksud satu aktiviti kolektif yang dirancang oleh dua atau lebih yang mengandungi pembahagian buruh dan autoriti berhierarki untuk mencapai matlamat secara bersama. Secara amnya, pengurusan adalah proses memantau dan menyelaras sumber-sumber dengan cekap dan berkesan selaras dengan matlamat organisasi. Latar belakang organisasi. Kami telah memilih satu syarikat, iaitu Syarikat Bayu Wibawa Resources, nombor pendaftaran NS0163474U. Syarikat Bayu Wibawa Resources ini telah didaftar dan mula beroperasi pada 1 Oktober tahun 2019, iaitu telah didaftarkan di alamat P01 Blok D, Jalan Sri Perkasa 1/1, Taman Tampoi Utama 81200 Johor Bahru. Pada permulaannya, syarikat kami telah mengeluarkan modal permulaan sebanyak RM40,000 Malaysia, iaitu daripada RM40,000 ini RM30,000 adalah pinjaman bank dan RM10,000 adalah kutipan daripada 5 orang rakan kongsi, iaitu setiap seorang mengeluarkan modal permulaan sebanyak RM2,000 seorang. Syarikat Bayu Wibawa Resources menjalankan satu perniagaan, iaitu perniagaan sewaan kanopi yang mempunyai tagline yang tersendiri, iaitu Customers Satisfaction is Our Pride, di mana kami menawarkan pakej-pakej yang mampu memberi keselesaan dan mampu milik kepada semua pelanggan. Kami memilih syarikat berasaskan perkhidmatan sewaan kanopi ini kerana melihat kepada perkembangan dan penggunaan kanopi yang kian mendapat sambutan untuk pelbagai majlis dan program-program kerajaan maupun di sektor swasta. Kami yakin syarikat kami mampu berkembang untuk terus maju dan akan membekalkan serta menyediakan lebih banyak pakej yang menarik kepada pelanggan kami. Seterusnya adalah misi, visi dan objektif organisasi Bayu Wibawa Resources. Misi organisasi Bayu Wibawa Resources adalah meningkatkan perkhidmatan yang cekap, pantas dan berkesan, manakala visi pula menjadikan syarikat Bayu Wibawa Resources sebuah syarikat yang unggul dan efektif dengan menawarkan mutu perkhidmatan yang terbaik bagi menepati kehendak dan kepuasan pelanggan. Manakala objektif organisasi pula adalah menyediakan perkhidmatan terbaik pada harga yang berpatutan, memenuhi permintaan pelanggan dengan menawarkan barangan dan perkhidmatan yang cekap dan efisien. Seterusnya, meningkatkan kualiti perkhidmatan dan dari masa ke semasa dan menyediakan perkhidmatan yang bermutu tinggi. Fungsi pengurusan Bayu Wibawa Resources. Perancangan. Perancangan ialah proses menentukan objektif yang ingin dicapai oleh organisasi. Objektif tersebut mestilah selaras dengan meneliti terlebih dahulu tabiat pemasaran serta faktor sumber, kepakaran dan kekuatan kewangan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Perancangan merangkumi visi, misi, objektif, matlamat dan strategi. Antara misi, meningkatkan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Visi menjadikan syarikat Bayu Wibawa Resources sebuah syarikat yang unggul dan efektif dengan menawarkan mutu perkhidmatan yang terbaik bagi menikmati kehendak dan kepuasan pelanggan. Antara objektif perancangan Bayu Wibawa Resources ialah daripada segi sumber, menjadikan perkhidmatan yang bermutu tinggi. Dari segi kepakaran, syarikat ini akan memenuhi permintaan pelanggan dengan menawarkan barangan yang cekap dan efisien. Dari segi kewangan pula, penambahbaikan dalam segi kewangan, menambah penguasaan syar pasaran sebanyak 5% dalam setahun. Dari segi pasaran pula, syarikat ini akan meningkatkan kualiti perkhidmatan dari masa ke semasa dengan menyediakan perkhidmatan yang terbaik pada harga yang berpatutan. Seterusnya saya akan terangkan tentang pengorganisasian. Pengorganisasian ialah proses menentukan tugas yang perlu dibuat oleh setiap pekerja berdasarkan kepada kebolehan dan kepakaran masing-masing.
Pengurus perlu menentukan aliran maklumat dan aliran kerja di dalam organisasi agar ianya berkesan dan sesuai dengan keperluan dan persekitaran. Seterusnya saya akan menceritakan tentang struktur organisasi Wibawa Resource dan fungsi-fungsinya. Yang pertamanya ialah pengurus besar yang diketuai oleh saya sendiri, Hasan bin Mokhtar. Tugas pengurus besar adalah yang pertama merancang dan menepasti dasar-dasar syarikat, menentukan misi, membentuk peraturan dan prosedur syarikat. Yang kedua, mengawal dan memberi arahan kepada kepentingan bawahan. Ketiga, mengenapasi dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Yang keempat, menjaga kebajikan pekerja. Yang kelimanya, memastikan hasil perkhidmatan mendapat tempat dan memenuhi kehendak pelanggan. Kelimanya, penyelia urusan promosi serta menghebahkan kemunculan syarikat kepada orang ramai. Keenam, memastikan sasaran tercapai dan pelanggan berpuas hati dengan mutu perkhidmatan syarikat. Ketujuh, melakukan pelbagai aktiviti untuk menghargai pelanggan seperti potongan harga, pemberian voucher serta tambahan aksesori kelengkapan. Seterusnya, memastikan perkhidmatan bermutu dan berkualiti sentiasa berada dalam keadaan yang baik, menyelenggara komen, pendapat dan sebagainya daripada pelanggan, memastikan produk yang disediakan sentiasa mencukupi. Seterusnya, membuat penyata keperluan stok dan inventory. Dan seterusnya, fungsi pengurus besar adalah merekod pendapatan harian. Itu adalah fungsi pengurus besar. Seterusnya adalah pengurus kewangan yang diketuai oleh Suhana binti Seman. Fungsinya ialah menyelia belanjawan bulanan tahunan syarikat agar selaras seperti yang dirancang. Seterusnya, fungsinya pengurus kewangan ialah melakukan urusan pembahagian keuntungan, penyata untung rugi, penyata pendapatan dan penyata kira-kira. Dan seterusnya, bertanggungjawab dalam mengeluarkan dan menyimpan wang syarikat ke dalam bank untuk dijadikan sebagai modal pusingan dan urusan-urusan lain yang berkaitan dengan perniagaan. Seterusnya, fungsi pengurus pemasaran yang digunakan oleh Nur Amirah binti Muazzin. Yang pertamanya ialah mengenal pasti pasaran, sasaran dan analisis trend pasaran semasa, mengkaji keperluan dan kehendak pelanggan serta maklumat pesaing. Seterusnya, merangka dan melaksanakan pelan strategik untuk memenuhi permintaan pelanggan. Seterusnya, mengurus aktiviti bagi mempromosikan produk. Seterusnya, perancangan acara organisasi dan pelaksanaan, memantau perkembangan aktiviti promosi, berhubung dengan pihak media berkaitan bagi memastikan liputan yang sesuai. Seterusnya, membangunkan program komunikasi pemasaran yang berkesan, menulis bahan pemasaran seperti brosur dan laman web, memantau kempen pemasaran untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai. Seterusnya, mengurus belanjawan pemasaran dan memastikan semua aktiviti pemasaran sentiasa menepati belanjawan. Seterusnya, memastikan pengagihan bahan pemasaran secara berkesan, memantau aktiviti pesaing dan menilai kempen pemasaran, menulis dan mengedarkan siaran akhbar. Dan seterusnya, mengurus analisis berkala terhadap usaha pemasaran dan kempen. Seterusnya, fungsi ketua operasi yang diketuai oleh Abdul Azim bin Abdullah. Pertama, bertanggungjawab mengurus perjalanan harian syarikat. Seterusnya, mengubah dasar peraturan dan prosedur operasi standard SOP bagi seluruh operasi pemasaran untuk meningkatkan proses kerja dan memastikan pematuhan piawaian. Seterusnya, memulakan memacu aktiviti penambahbaikan operasi dengan mengupdatasikan amalan terbaik automasi dan pemudahan kerja supaya berada pada tahap yang optimum, mengekalkan dan menambah baik jadual perkhidmatan dengan mematuhi syarat-syarat perkhidmatan yang telah dipersetujui, menjalankan mesyuarat pra pemasangan. Seterusnya, memantau prestasi pekerja serta kualiti kerja. Dan seterusnya, bekerjasama rapat dengan pembangunan dan pemasaran produk perkhidmatan untuk memenuhi kehendak setiap pelanggan. Seterusnya, fungsi pengurus pentadbiran yang diketuai oleh Nur Farhana binti Abdul Rahman. Yang pertama, berfungsi menyusun jadual, mengurus hal kebajikan pekerja dan aktiviti pengeluaran, bertanggungjawab mengurus hal-hal dokumen dan surat menyurat, menyelaras sistem rekod fail. Seterusnya, merekod dan menyimpan sesalinan rekod dokumen penting syarikat. Seterusnya, menyelaras penghantaran dan penerimaan surat-surat. Dan seterusnya, bertanggungjawab mengurus hal-hal pentadbiran syarikat. Seterusnya, fungsi penyelia operator yang terdiri daripada pekerja am dan juga penduluri. Fungsi mereka ialah menjalankan kerja dengan cekap dan selalu mempertingkatkan kecekapan. Yang keduanya, mencipta dan mengekalkan suasana bekerja yang berkesan, mengawal dan mengatur tugas-tugas pekerja bawahannya. Dan juga fungsi seterusnya penyelia operator ialah membantu tugas-tugas pengurus operasi. Fungsi ketiga adalah kepimpinan pengurusan, yang mana dalam tahap ini pengurus harus memastikan segala tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
Aktiviti ini melibatkan memberi tunjuk ajar, memberi motivasi dan memberi kemudahan. Pemimpin didefinisikan sebagai proses mempengaruhi, memberi panduan dan memberi motivasi kepada pekerja untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam mencapai matlamat organisasi. Semasa memimpin, pengurus mendorong pekerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan sehingga semua anggota organisasi berusaha mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa contoh kawalan kepimpinan dalam organisasi Bayu Wibawa Resources. Kejujuran dan integriti yang mana mempunyai sikap terbuka, boleh dipercayai, jujur dan boleh diharapkan untuk melakukan sesuatu kerja. Pengetahuan dalam bidang. Pengurus mesti mempunyai ilmu dan kepakaran dalam bidang yang dipimpin agar dapat membantu pekerja untuk melaksanakan tugas. Kreativiti. Pengurus haruslah bersikap kreativiti agar sentiasa mencipta idea-idea baru agar dapat memperbaharui dan mempelbagaikan kanopi yang diuruskan. Semangat berpasukan. Pengurus harus menjaga pekerja agar ada sikap berpasukan dalam kerja agar tidak ada yang bersikap berat tulang. Pengawalan merupakan proses atau tindakan memastikan aktiviti organisasi dilaksanakan mengikut perancangan yang telah dibuat pada peringkat awal. Perancangan dibuat 3 peringkat iaitu peringkat pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Terdapat beberapa kawalan di dalam syarikat kami, antaranya adalah kawalan dari segi menjaga kebajikan dan keperluan pekerja. Pihak pengurusan perlu memastikan pekerja am dan pemandu lori sentiasa dalam keadaan sihat ketika hadir bekerja dan semasa menjalankan tugas pemasangan kanopi. Bagi pekerja yang tidak sihat, mereka boleh mendapatkan rawatan di klinik panel secara percuma. Klinik panel ini adalah klinik yang dilantik oleh pihak syarikat agar memudahkan pekerja mendapatkan rawatan andai kata berlaku kejadian tidak diingini. Pihak pengurusan juga akan memastikan ada pekerja gantian jika pekerja sedia ada berada dalam keadaan tidak sihat agar kerja-kerja pemasangan dapat dibuat dengan masa dan hari yang tepat mengikut jadual yang ditetapkan. Pekerja juga akan diberikan allowance makan dan allowance kerja lebih masa jika kerja-kerja pemasangan melewati waktu bekerja normal mereka. Kawalan seterusnya adalah kawalan dari segi memenuhi cita rasa pelanggan. Pengurus hendaklah sentiasa memastikan setiap kanopi berada dalam keadaan baik dan memenuhi cita rasa pelanggan dengan pelbagai bentuk dan warna mengikut tema majlis serta bersesuaian dengan cuaca dan tempat. Kanopi yang disediakan oleh syarikat kami juga akan sentiasa mengikut trend-trend terkini untuk menarik minat pelanggan menggunakan perkhidmatan kami. Pengurus dan penyedia juga perlu memastikan setiap tempahan dari pelanggan direkod di dalam jadual dan diserahkan kepada bahagian rekod. Kawalan dari segi penyediaan dan penyelenggaraan aset. Rekod keluar masuk kanopi yang diperoleh daripada bahagian rekod adalah amat penting bagi mengelakkan kerugian pembayaran ataupun kehilangan maklumat pelanggan. Jadual rekod keluar masuk tempahan pelanggan sentiasa dikemas kini agar tidak berlaku kekeliruan kepada pekerja-pekerja yang menjalankan tugas di lapangan seperti pemandu dan pekerja am. Pengurusan juga perlu sentiasa memeriksa kanopi berada dalam keadaan baik setelah dibuka untuk simpanan oleh pekerja agar tiada kerosakan. Penyelia juga perlu sentiasa memastikan stok kanopi diselenggara dengan baik dan bersih agar pelanggan sentiasa berpuas hati. Selain daripada itu, kemudahan logistik seperti lori dan lain-lain kenderaan untuk penghantaran kanopi juga dititik beratkan. Pengurus juga akan sentiasa memastikan pekerja mengendalikan dan menyelenggara kenderaan dengan baik. Kenderaan yang berada dalam keadaan baik amat membantu dan melancarkan pergerakan pekerja dalam penghantaran kanopi dari satu tempat ke satu tempat. Kawalan yang seterusnya adalah kawalan pentadbiran. Proses kawalan pentadbiran Bayu Wibawa Resources adalah seperti menjaga kedatangan pekerja. Syarikat kami amat menitik beratkan kehadiran pekerja di tempat kerja, datang pada waktu yang tepat dan sentiasa bersedia dalam menjalankan tugas. Ini dilakukan agar jadual kerja dapat diatur dengan lebih baik dan mempunyai pekerja gantian jika berlaku ketidakhadiran salah seorang pekerja. Kawalan pentadbiran juga tertumpu kepada akaun syarikat. Pengurus perlu memastikan akaun syarikat ditadbir urus dengan baik oleh bahagian keuangan agar tidak berlaku kerugian. Rumusan yang boleh dibuat adalah pengurusan yang baik datang daripada kombinasi pengurus, pekerja dan persekitaran yang baik. Pengurus yang berjaya harus mahir untuk meletakkan sumber di dalam organisasi ke tahap yang signifikan kepada pencapaian matlamat organisasi.
Pengurus yang baik juga mesti memenuhi kesemua kefungsian yang seharusnya sebagai seorang pemimpin untuk menjalankan organisasi mereka. Memiliki kemahiran konseptual, interpersonal dan teknikal yang seimbang akan menghasilkan seorang pemimpin yang baik dan berwibawa sekaligus mampu melahirkan pasukan kerja yang berkualiti untuk memacu organisasi ke tahap yang lebih baik, stabil dan cemerlang.